السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. جل سيدنا الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام وقد روى ومن روى فله عشر pastikan siapa yang berkata dengan khatib dan berkhutbah maka sesial pada Jumaat justru itu tidak sempurnalah Jumaatnya. Oleh itu dengarlah, ambillah yang ibadah pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Baqarah pada ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Shadaqallahul azim, yang bermaksud berbekallah dengan bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah menyebut, jadikanlah takwa sebagai bekalanmu dan letakkanlah selalu akhirat itu di depan matamu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula menyebutkan, dari sekian banyak nasihat dan pengajaran, cukuplah kematian itu sebagai nasihat dan pengajaran bagi kamu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat di bawah sebuah pokok. Tengah-tengah berehat dengan para sahabat di bawah sebuah pokok, tiba-tiba ada satu ranting kecil jatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat untuk ambil ranting tersebut. Ranting tersebut diambil oleh para sahabat lalu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 3 garisan di atas tanah. Para sahabat melihat perbuatan Rasulullah dengan penuh takjub. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa maksud 3 garisan yang telah aku buat ni? Tentunya para sahabat akan menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 garisan ini, garisan yang pertama adalah diri kita. Sedangkan garisan yang kedua, garisan pertama dengan garisan yang kedua Nabi buat hampir dekat. Garisan yang ketiga Nabi buat jauh. Garisan pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri kita. Sedangkan garisan yang kedua yang Nabi buat dekat, hampir, itu adalah kematian. Sedangkan garisan yang ketiga yang jauh, itulah angan-angan untuk kehidupan dunia yang masih jauh. Orang tanya, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bertanya kepada anak-anak murid beliau, apakah yang jauh dan apakah yang dekat? Anak murid menjawab dengan pelbagai jawapan. Ada anak murid jawab, yang jauh ni bulan, bintang, matahari. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang jauh adalah masa yang telah berlalu. Sedangkan yang dekat adalah kematian itu sendiri. Tu Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat dan kita semua untuk kita renung-renungkan bersama. Diri kita dengan kematian terlalu dekat, sedangkan angan-angan untuk kehidupan dunia masih terlalu jauh. Tu satu ketika, tuan-tuan, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala melewati satu perkampungan. Lalu melihat ada satu rumah dikunjungi ramai orang. Imam Hasan Al-Basri pun pergi ke rumah tersebut. Lalu bertanya kepada mereka yang hadir di rumah tersebut, yang berkunjung di rumah tersebut, ada keramaian apakah pada hari ini di rumah ini?
Jawab orang yang ramai-ramai yang berkunjung di rumah tersebut, "Tuan, hari ini tuan rumah ni, ahli rumah ini meninggal dunia." Kelihatan beberapa orang mereka yang sedang menangis, mereka teresak-esak. Lalu bertanyalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala kepada mereka yang sedang menangis, "Kenapa kalian menangis?" Lalu jawab mereka yang sedang menangis, "Tuan, ayah kami baru sahaja meninggal dunia." Lalu jawab Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Menangis kerana pemergian ayah yang kita sayang, menangis kerana pemergian orang yang kita sayang memang patut. Kita patut tangisi orang yang kita sayang meninggal dunia. Tetapi apa yang lebih penting untuk kalian tangisi adalah untuk diri kalian sendiri. Kerana orang yang telah meninggal dunia," kata Imam Hasan Al-Basri, "mereka telah lepas beberapa perkara yang sangat menakutkan. Mereka telah lepas beberapa perkara yang menggerunkan. Yang pertama," kata Imam Hasan Al-Basri, "orang yang telah meninggal dunia, mereka lepas perkara yang pertama yang sangat menakutkan, yakni melihat dan menyaksikan wajah malaikatul maut." Tu kata ulama, tuan-tuan, melihat dan menyaksikan wajah malaikatul maut adalah mimpi ngeri untuk kita semua. Orang yang telah meninggal dunia, mereka telah melihat wajah malaikatul maut, sedangkan kita menunggu-nunggu akan pertemuan itu. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang telah meninggal dunia, mereka telah lepas perkara yang kedua yang sangat menakutkan, yakni merasai sakit dan pedihnya roh terpisah daripada jasad. Tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebut, "Aku tidak hairan bila sebut tentang sakit dan pedihnya kematian, kerana aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak terlepas daripada merasai sakit dan pedihnya kematian." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikatul maut, cuma Nabi SAW insan yang diberi pilihan. Boleh pilih sama ada nak terus hidup ataupun nak mati. Rasulullah SAW bila hari kewafatan sudah tiba, Allah perintahkan malaikatul maut untuk turun melaksanakan tugasnya mencabut roh baginda yang mulia. Malaikat maut pun turun minta izin kepada Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah tidak mengizinkan, maka malaikat maut kena balik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW walaupun ada dua pilihan, tuan-tuan boleh pilih sama ada nak terus hidup. Kalau Nabi pilih untuk terus hidup, tuan-tuan, kata ulama, Nabi akan hidup sampai hari ini. Tetapi Nabi SAW memilih untuk mati, kerana dengan kematianlah bermulanya kehidupan yang sebenar. Tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyebut, dunia ni tak ubah seperti mana kita sedang bermimpi. Kita sedang bermimpi sebenarnya, tuan-tuan. Kehidupan yang sebenar, kehidupan yang nyata adalah kehidupan selepas mati. Rasulullah SAW memilih untuk mati. Nabi nak ajak kita semua, tuan-tuan, pilihlah akhirat berbanding dengan dunia yang sementara. Bila Rasulullah SAW mengizinkan malaikatul maut mencabut roh baginda yang mulia, roh pun dicabut daripada tapak kaki sampai sahaja ke lutut. Bila roh dicabut, tuan-tuan, apa kata Rasulullah SAW dalam keadaan nafas yang tersekat-sekat? Nabi SAW bersabda, "Aisyah sakit, Aisyah sakit, sakit Aisyah." Nabi mencelupkan tapak tangan baginda yang mulia dalam mangkuk yang berisi air. Nabi celup, Nabi sapu ke muka. Kata Nabi apa? "Wahai Allah, ringankanlah kepedihan dan kesakitan sakratul maut aku." Jibril, alangkah pedihnya maut ini. Israel, berlemah lembutlah engkau dengan aku ni kekasih Allah. Lalu jawab malaikat Israel alaihi salam, "Wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, aku tidak pernah mencabut roh sesiapa pun yang lebih lembut daripada kamu. Engkaulah orang yang paling, engkaulah insan yang paling lembut, engkaulah yang paling lembut aku cabut roh.
Aku tidak pernah mencabut roh sesiapa yang lebih lembut daripada kamu, wahai kekasih Allah. Kata Nabi SAW, wahai Israel, bagaimana keadaan umatku ketika mereka menghadapi kematian? Umat aku macam mana? Lalu jawab malaikat Israel alaihissalam, umat kamu wahai kekasih Allah akan berhadapan dengan kematian berdasarkan amal soleh yang mereka lakukan sewaktu hidup di dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Israel, aku merayu dan aku memohon kepada kamu, kumpulkanlah semua sakit-sakit kematian yang akan melanda umat aku, letak kepada aku sekarang, biar aku tanggung kesemuanya. Kumpulkan semua sakit-sakit kematian yang akan melanda umat aku, letak kepada aku sekarang, biar aku tanggung kesemuanya, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, mana kita nak cari insan yang lebih penyayang daripada Rasulullah SAW? Pada malam Isra' wal Mi'raj, Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi tanya, wahai bapakku, bagaimana keadaan kamu ketika roh terpisah daripada jasad? Jawab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika roh terpisah daripada jasadku, sakit dan pedihnya kematian laksana kulit aku dikoyak, dikupas sebanyak 3,000 kali, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu kata Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Orang yang telah meninggal dunia, mereka lepas perkara yang kedua yang sangat menakutkan, yakni mereka telah lepas merasai sakit dan pedihnya roh terpisah daripada jasad saat mereka menghadapi kematian. Dan yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang telah meninggal dunia, mereka telah lepas perkara ketiga yang menakutkan, yakni diperlihatkan akan tempat kembali sama ada bernasib bahagia ataupun celaka. Bila roh dicabut, tuan-tuan, sampai sahaja ke kerongkongan, falaula idza balaghatil hulqum. Roh dicabut sampai sahaja ke halqum, tuan-tuan, Allah perlihatkan semua amal-amal yang pernah kita buat sewaktu hidup di dunia. Allah perlihatkan satu-satu. Ketika itulah setiap daripada kita akan menyesal dengan panjang penyesalan. Tu Rasulullah SAW bersabda, setiap yang mati pasti akan menyesal. Lalu para sahabat bertanya, menyesal atas apa wahai Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, jika dia orang yang baik, dia akan menyesal kerana tidak menambah akan kebaikannya. Dan jika dia orang yang jahat, kata Nabi, dia akan menyesal kerana tidak berhenti daripada kejahatannya. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW, untuk sama-sama kita renung-renungkan bersama untuk mengakhiri khutbah pada hari ini. Seorang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, selalu dengar nama dia. Namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ni, tuan-tuan, kalau main masjid, dia main awal. Sebelum Bilal mengumandangkan azan, dia dah ada di saf pertama. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, kalau tengok Sya'ban di saf pertama, Nabi senyum. Hebat para sahabat ni. Satu hari Nabi SAW masuk ke dalam masjid, tengok-tengok Sya'ban tak ada. Habis selesai sembahyang, Nabi tanya, mana Sya'ban? Sahabat pun jawab, ya Rasulullah, Sya'ban tak hadir ya Rasulullah. Nabi kata, bawa aku nak pergi ziarah Sya'ban. Jawab para sahabat, rumah Sya'ban ni jauh ya Rasulullah. Nabi dengan para sahabat pergi ziarah Sya'ban di rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, tuan-tuan, isteri Sya'ban keluar dengan menangis teresak-esak. Lalu bertanyalah Rasulullah SAW kepada isteri Sya'ban, mana Sya'ban? Ya Rasulullah, suamiku Sya'ban baru sahaja meninggal dunia. Ketika aku membisikkan kalimah la ilaha illallah di telinga suamiku mengungkapkan 3 perkataan, 3 kalimah yang aku sendiri tak faham akan maksudnya. Ketika aku membisikkan la ilaha illallah di telinga suamiku menjawab, kenapa la tak jauh rugi? Wahai suamiku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kenapa la tak baru rugi? Wahai suamiku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kenapa la tak semua rugi? Dan akhirnya suamiku menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal suami aku.
Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang daripada kita bila meninggal dunia, bila roh sampai sahaja ke hulqum, Allah perlihatkan segala amalan yang pernah kita buat. Setiap daripada kita akan menyesal. Dan suamimu Sya'ban diperlihatkan amal-amal kebaikan yang pernah dia buat sewaktu dia hidup di dunia. Pertama apa? Diperlihatkan kepada Sya'ban, setiap hari dia melangkah kaki mai ke masjid, pi ke masjid, setiap langkah tu Allah perlihatkan kebaikan. Setiap langkah Allah perlihatkan pahala. Setiap langkah Allah bagi satu kebaikan dan Allah hapuskan satu kejahatan. Satu kebaikan diganjarkan dengan 10 pahala dan dihapuskan 10 dosa. Allah perlihatkan dia berjalan kaki pi masjid tu punya banyak pahala. Ketika itulah dia kata apa? Rugi, kenapa lah tak jauh rugi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musim sejuk. Musim sejuk ni orang Arab, tuan-tuan, dia pakai baju banyak lapis. Satu hari Sya'ban dia pergi satu tempat, nak pergi ke tempat yang dituju. Dalam perjalanan tu jumpa seorang lelaki yang pakai baju koyak rabak. Dalam keadaan kesejukan, Sya'ban ni pun dia buka baju yang luar ni buruk sikit. Hak dalam tu baru sikit. Hak luar tu dia buka, dia selimut lelaki tu. Allah perlihatkan baju yang buruk sikit yang dia selimutkan pakcik tu punya banyak pahala. Ketika itulah dia berkata, kenapalah aku tak bagi yang baru, rugi. Dan dalam masa yang sama dia bawa sebuku roti. Tengok lelaki tu dalam keadaan lapar, dia kesian, dia koyak sebelah roti, dia serah kepada pakcik tu. Allah perlihatkan sebelah roti yang dia sumbang, yang dia sedekah punya banyak pahala. Ketika itulah dia kata apa? Kenapalah tak semua rugi. Tu tuan-tuan, Nabi pesan apa? Setiap yang mati pasti akan menyesal. Para sahabat bertanya, menyesal atas apa wahai Rasulullah? Nabi jawab, jika dia orang yang baik, dia akan menyesal kerana tidak menambah akan kebaikan. Dan jika dia orang yang jahat, dia akan menyesal kerana tidak berhenti daripada kejahatannya. Untuk itu tuan-tuan, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk kita beramal. Kitalah kena melapangkan waktu untuk beramal. Ingat Allah di waktu kita senang. Allah akan ingat di saat kita memerlukan Allah, di saat kita susah. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وزد وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sekali lagi tuan-tuan, saya nak merayu kepada tuan-tuan semua dan siapa yang melihat saya ni, saya nak merayu satu perkara tuan-tuan. Bangunan kelas pengajian Al-Quran, kelas kafar yang saya usahakan, kami memerlukan lagi baki wakaf 90,000 lagi tuan-tuan. Harap tuan-tuan tak banyak, sikit pun jadilah. Saya ada bawa 2 tabung belah sini satu, belah sana satu. Pakat-pakat bagilah seorang sikit 90,000 lagi nak cari untuk bangunan kelas pengajian Al-Quran, kelas kafar yang saya usahakan di tapak surau di tempat saya lah. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ni, marilah sama-sama kita ingat kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda ingat kita kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tu'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmah was sakinah was salamah wal afiyah ala malikina ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni al-marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika Malik Al-Aminul Karim Al-Sultan Al-Haj Salihuddin ibni al-marhum Sultan Badri Shah. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.